Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu di ruang udara IKIM FM dalam program Tadabbur untuk minggu ini. Saudara pendengar yang saya hormati sekalian, dalam program Tadabbur minggu ini saya akan membicarakan tentang hubung kait Al-Quran dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Kita semua maklum bahawa ilmu pengetahuan adalah satu perkara yang amat penting dan amat dititik beratkan oleh Islam. Bagi umat Islam, kepentingan ilmu pengetahuan ini disentuh dan ditekankan menerusi pelbagai ayat Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penekasan atas kepentingan dan keperluan menuntut ilmu pengetahuan ialah satu bukti bahawa Islam ialah ad-din yang memartabatkan ilmu pengetahuan dan juga golongan ilmuwan. Penekanan terhadap kepentingan ilmu pengetahuan dapat dilihat seawal penciptaan manusia, iaitu Nabi Adam AS, seperti yang diceritakan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menerusi suratul Baqarah ayat 31 hingga 33. Yang bermaksud, dan ia mengajarkan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Para pendengar dirahmati Allah sekalian, daripada wahyu ini jelas bahawa ilmu pengetahuan memberikan kelebihan kepada manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain. Walaupun makhluk seperti malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dikurniakan satu anugerah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Anugerah yang amat berharga ini ialah akal fikiran. Maka wajarlah akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengisinya dengan ilmu pengetahuan yang berguna. Sekiranya manusia tidak memperkasakan akal fikiran dengan ilmu pengetahuan, nescaya akan sia-sialah anugerah yang amat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sememangnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu amat luas. Sekiranya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, ini ibarat lautan yang luas terbentang berbanding dengan setitis air di jari seorang manusia. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini diperjelaskan menerusi sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami, yakni Allah, tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Sekalipun ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini amat luas dan tidak tercapai kebanyakannya oleh manusia, Islam tetap mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Ini dapat dilihat menerusi banyak pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Misalnya di dalam satu hadis yang terkenal yang sering diungkap bagi memperingatkan umat Islam tentang kepentingan ilmu pengetahuan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Baihaqi, yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Apabila membincangkan tentang penguasaan ilmu pengetahuan, pastinya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dan tidak wajar kita lupakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Surah Al-Alaq ayat pertama hingga kelima. Yang bermaksud,
Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia daripada sebuku darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, wahyu pertama ini mempunyai beberapa kepentingan kepada manusia, khususnya kepada umat Islam. Pastinya kepentingan yang pertama berkait rapat dengan pelantikan Muhammad ibn Abdullah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Dengan pelantikan Nabi Muhammad SAW ini, maka bermulalah penyebaran syiar Islam ke seluruh pelosok dunia. Menerusi usaha dakwah, ajaran Islam menjadi pegangan dan amalan umatnya sehingga berjaya membentuk satu tamadun yang gemilang yang pernah disaksikan dalam lipatan sejarah manusia. Kepentingan yang kedua dapat dilihat menerusi satu mesej saintifik dalam wahyu yang pertama ini. Wahyu yang pertama ini mengandungi satu maklumat biologi tentang proses perkembangan janin manusia. Ini jelas sekali satu maklumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul lebih kurang 15 abad yang lalu. Fakta biologi yang didedahkan menerusi wahyu ini hanya dapat dibuktikan oleh sains berkurun-kurun kemudian apabila pengetahuan manusia bertambah menerusi penemuan-penemuan sains dan teknologi yang baru. Seorang pakar bedah Perancis iaitu Profesor Dr. Maurice Bucaille pernah membuat satu kesimpulan bahawa pendedahan satu fakta sains menerusi wahyu ini membuktikan wujud keserasian antara Islam dengan ilmu sains. Ini bermaksud tidak wujud sebarang konflik, paradoks, pertentangan atau dikotomi antara perkembangan sains dengan ajaran Islam. Kepentingan yang ketiga dapat kita lihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan jelas mengenai kaedah yang perlu diamalkan oleh manusia dalam proses menuntut, mengembangkan dan seterusnya menguasai ilmu pengetahuan. Kaedah pertama ialah menerusi arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya membaca. Membaca ialah kunci kepada ilmu pengetahuan. Justru tidak dapat tidak, manusia perlu membudayakan amalan membaca untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kaedah yang kedua berlaku apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa penyebar luasan ilmu pengetahuan perlu dilakukan menerusi qalam, yang ini penulisan. Menerusi kaedah penulisan, karya-karya ilmiah terdahulu dapat kita lihat sehingga hari ini. Ini kerana karya-karya ini terpelihara dalam bentuk tulisan dan bukannya percakapan. Apabila Al-Quran misalnya dihimpunkan dan kemudiannya dibukukan, maka usaha ini turut menjamin Al-Quran terus terpelihara kesuciannya sehingga ke hari ini. Sebab itu jugalah hadis dihimpunkan dalam bentuk tulisan supaya ianya terpelihara daripada hilang dan tokok tambah oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Gabungan pendekatan membaca dan menulis ini sebenarnya ialah kaedah bagi membuat penyelidikan yang digunakan oleh ramai ilmuwan Islam semasa zaman kegemilangan tamadun Islam. Mereka menterjemah, mereka membaca, mereka mengkaji, mereka menilai kajian-kajian daripada tamadun-tamadun yang terdahulu seperti Yunani, Cina, India, Parsi dan juga Mesir. Kemudian ilmuwan-ilmuwan ini membina ilmu pengetahuan menggunakan asas ilmu ini dengan mengesahkan atau menolak fakta-fakta berdasarkan dapatan-dapatan baru. Dapatan-dapatan ini dicatatkan supaya dapat dibaca dan dikaji dengan lebih lanjut. Gabungan budaya membaca dan menulis ini membawa kepada pembinaan tamadun yang gemilang pada suatu masa dahulu. Pendekatan membangunkan ilmu seperti ini adalah satu pendekatan yang bersifat kumulatif. Berbalik kepada wahyu yang pertama tadi, kepentingan yang berikutnya, yakni kepentingan yang keempat yang dapat kita kesan ialah pada ayat yang kelima suratul Alaq, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini menjelaskan hakikat bahawa segala bentuk ilmu pengetahuan ini asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak kerana keizinannya, maka manusia tidak dapat mengetahui sesuatu cabang atau bidang ilmu. Justru ini satu peringatan yang penting kepada manusia bahawa manusia tidak wajar menjadi sombong atau angkuh apabila memperoleh dan menguasai ilmu pengetahuan. Sebaliknya, manusia yang berilmu perlulah mengikut resmi padi, yakni semakin berisi, semakin tunduk. Dan di dalam konteks ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Analogi ini membawa konotasi bahawa sepatutnya lebih banyak ilmu yang dimiliki oleh manusia, maka lebih hampirlah manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kegemilangan satu-satu tamadun terletak antara lain atas penguasaan ilmu pengetahuan tamadun tersebut. Bukan setakat penguasaan ilmu, malahan keupayaan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan adalah penting bagi memastikan keutuhan dan kemantapan tamadun tersebut. Di samping itu, kejayaan tamadun juga dapat dilihat kepada sejauh mana tamadun itu dapat menterjemahkan ilmu pengetahuan yang dijana itu ke dalam bentuk amalan dan juga tindakan. Contohnya, sains dan teknologi adalah manifestasi kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh satu-satu tamadun. Andainya seseorang itu mengkaji tamadun Islam pada masa lampau, akan didapati bahawa penguasaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains memainkan peranan penting dalam menjadikan tamadun itu mencapai satu kemuncak yang belum pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Kemuncak tamadun Islam dapat dilihat sekitar kurun ke-13 Masihi. Islam yang mula tersebar semenjak kurun ke-6 Masihi mewujudkan satu kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memerdekakan pemikiran Arab jahiliyah kepada pemikiran yang terbuka kepada pencarian ilmu pengetahuan. Apabila akidah Islam menjadi anutan manusia, maka berlakulah perubahan-perubahan yang mewujudkan suatu tamadun yang gemilang dan mengubah asas-asas ilmu berkaitan akidah, falsafah, politik, ekonomi, seni dan juga sains. Dengan terbangunnya pusat-pusat kecemerlangan ilmu seperti yang kita lihat di Baghdad, Kufah, Mosul, Tus, Isfahan, Maragha, Qahirah, Fez, Khurasan, Cordova, Toledo, Aleppo, Granada dan sebagainya, penyelidikan dan pembangunan dalam banyak cabang ilmu berjalan dengan begitu pesat sekali. Begitu ramai ilmuwan Islam yang menyumbangkan tenaga dan kepakaran mereka bagi melonjakkan tamadun manusia ke satu tahap yang tinggi. Bukan sahaja tamadun Islam terkenal dengan nama-nama ilmuwan yang masyhur dalam bidang ilmu pengetahuan, malah ia juga amat sinonim dengan pencapaian dan pembaharuan yang dibuat dalam bidang ilmu itu sendiri. Kreativiti, inovasi dan juga ciptaan baru yang diperkenalkan semasa kegemilangan tamadun Islam melonjakkan peradaban manusia ke satu tahap yang tidak pernah disaksikan di dalam sejarah. Dalam mengakui kehebatan tamadun Islam yang lampau, adalah penting bagi umat Islam hari ini supaya tidak sekadar bernostalgia dengan kejayaan yang lalu tanpa berusaha mengulangi kejayaan ini pada masa sekarang. Sebab itulah menjadi satu keperluan bagi kita hari ini untuk mengenal pasti ciri-ciri kejayaan dan kecemerlangan tamadun Islam bagi membolehkan tamadun umat Islam pada zaman ini dapat dibina seperti juga pada masa dahulu. Dalam konteks penguasaan ilmu pengetahuan, beberapa ciri dapat kita kenal pasti. Ciri yang pertama berkait rapat dengan sokongan dan naungan pemerintah atau kerajaan terhadap usaha pengembangan ilmu. Sememangnya tanpa sokongan dan naungan daripada pemerintah atau kerajaan, mustahil ilmu pengetahuan dapat dimartabatkan. Jika ditinjau kepada sejarah tamadun Islam, kegemilangan satu-satu kerajaan atau empire itu tercapai apabila wujud keamanan dan kestabilan dalam negara di samping naungan pemerintah yakni khalifah kepada ilmuwan-ilmuwan Islam pada waktu itu. Ini jelas berlaku misalnya pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan juga putranya Khalifah al-Ma'mun. Pada masa ini begitu ramai ilmuwan yang menjadikan kota Baghdad sebagai tumpuan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti keilmuan. Apabila perkara ini dilihat dalam konteks semasa bagi menggalakkan perkembangan ilmu, maka sokongan dan naungan daripada kerajaan adalah penting. Sokongan dan naungan ini boleh diberikan dalam pelbagai bentuk. Antaranya seperti mewujudkan kemudahan prasarana penyelidikan yang canggih, menyediakan peruntukan dana untuk penyelidikan, membangunkan modal insan dalam bidang ilmu pengetahuan, memberikan insentif-insentif menggalakkan penyelidikan, menghalang berlakunya pengaliran keluar golongan ilmuwan negara keluar, menarik minat ilmuwan antarabangsa dan ilmuwan tempatan yang berada di luar negara supaya mencurahkan kepakaran mereka di negara ini, dan pelbagai macam inisiatif yang lain. Ciri yang kedua ialah mempergiatkan aktiviti penterjemahan. Ilmuwan-ilmuwan Islam mengkaji tulisan-tulisan ilmuwan-ilmuwan sebelum mereka yang ditulis dalam pelbagai bahasa. Apabila hasil-hasil keilmuan ini diterjemahkan daripada bahasa asing ke bahasa Arab,
maka ilmuwan-ilmuwan di dalam tamadun Islam dapat mengkaji tulisan-tulisan awal ini dan seterusnya membangunkan lagi ilmu dengan lebih pesat. Justru pada zaman kegemilangan Islam, peranan yang dimainkan oleh penterjemah amatlah besar. Antara penterjemah yang terkemuka pada waktu tersebut ialah Ibn Nawbakht, Al-Fazari, Hunain Ibn Ishaq, Thabit Ibn Qurrah dan lain-lain. Mengambil iktibar daripada perkara ini, maka usaha bagi memperbanyakkan karya-karya penterjemahan perlu dijalankan pada hari ini. Hal ini amat penting terutamanya apabila melibatkan karya-karya ilmiah yang saintifik dan teknikal yang ditulis dalam bahasa-bahasa asing seperti bahasa Jepun, Korea, Mandarin, Jerman, Perancis dan lain-lain. Hasil terjemahan ke dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dapat dimanfaatkan oleh penyelidik di negara kita bagi membuat kajian selanjutnya. Ciri yang ketiga yang didapati dalam tamadun Islam yang lalu ialah wujudnya pusat kecemerlangan ilmu seperti Baitul Hikmah yang terdapat di Baghdad. Baitul Hikmah diasaskan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Peranan yang dimainkan oleh Baitul Hikmah adalah sebagai sebuah perpustakaan yang mengumpulkan ribuan buku dan manuskrip sama ada karya asli ataupun karya terjemahan. Selain itu, Baitul Hikmah juga menjadi pusat pertemuan ilmuwan-ilmuwan untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran. Baitul Hikmah ibarat sebuah sarang lebah yang menarik perhatian lebah-lebah berkumpul bagi menghasilkan madu yang manis lagi lazat. Dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, madu yang manis dan lazat inilah ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Khalifah Al-Ma'mun berjaya menarik minat ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Al-Jauhari, Ja'far Muhammad Ibn Musa Ibn Shakir, Ahmad Ibn Musa Ibn Shakir, Al-Hasan Ibn Musa Ibn Shakir, Al-Kindi, Hunain Ibn Ishaq dan Thabit Ibn Qurrah. Baitul Hikmah menjadi pusat penjanaan idea-idea baru yang membawa kepada perkembangan ilmu-ilmu baru. Justru sekiranya kita mahu merealisasikan perkara ini, wajar bagi kita membentuk sebuah institusi seumpama Baitul Hikmah sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Di samping menyimpan khazanah ilmu dalam bentuk tulisan, pusat ini juga boleh berperanan sebagai pusat pertemuan cendekiawan dan ilmuwan tempatan dan antarabangsa bagi berbincang dan bertukar-tukar fikiran. Selain itu, pusat ini juga berfungsi sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, manusia cuba berusaha untuk memahami alam tabi'i yang didiami oleh manusia. Percubaan ini membawa manusia kepada perkembangan ilmu yang dikenali hari ini sebagai sains. Bagi umat Islam, penjelasan berkenaan proses alam tabi'i ini diberikan secara tersurat maupun tersirat menerusi kitab Al-Quran yang menjadi pegangan umat Islam. Islam menuntut umatnya supaya mengkaji dan mendalami mesej-mesej Al-Quran dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham untuk merungkai rahsia alam tabi'i yang tersimpan dalam khazanah mukjizat Al-Quran. Namun demikian, amat mendukacitakan apabila umat Islam hari ini dipengaruhi falsafah sains yang berasaskan acuan barat. Falsafah sekular ini meletakkan keagungan kepada sains dan teknologi dengan menafikan kewujudan dan kekuasaan Allah sebagai yang maha mencipta. Antara falsafah sekular ini ialah falsafah positivisme logikal. Pandangan positivisme logikal ini mewujudkan satu idealisme yang mengagungkan ahli sains sehingga kan ingin membuktikan keupayaan manusia untuk mengenali dan memahami alam tanpa wahyu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar pernah menulis sebagai satu peringatan bahawa sains telah mengambil alih tempat agama sebagai sumber utama, jika tidak satu-satunya sumber bagi pandangan sejagat, epistemologi dan etika serta moral. Sememangnya pemikiran seperti positivisme logikal ini mewujudkan satu dikotomi ataupun pengasingan antara agama dan sains. Sebab itulah hari ini kita perlu berhati-hati supaya tidak terpengaruh dengan fahaman sekularisme ini dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuklah dalam bidang sains. Jika umat Islam berpegang kepada pemikiran sekular seperti ini, maka wujudlah keadaan seperti yang dilihat berlaku hari ini. Umat Islam melihat bidang-bidang ilmu seperti matematik, biologi, fizik, kimia, astronomi, geologi, perubatan dan sebagainya sebagai ilmu keduniaan atau ilmu yang tiada kaitan dengan agama. Mereka yang berpandangan seperti ini hanya melihat ilmu agama dalam konteks ritual. Ini sememangnya amat bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Semua ilmu yang ada di dunia ini ialah ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Sepatutnya tidak ada pengasingan dengan mewujudkan kategori ilmu dunia dan juga ilmu akhirat.
Jika ada pun klasifikasi yang ingin kita gunakan, seharusnya klasifikasi ini merujuk kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain merujuk kepada ilmu menguruskan diri yang menjadi kewajipan kepada setiap individu muslim supaya dikuasai. Ini termasuklah ilmu-ilmu seperti tauhid, fiqh dan seumpamanya. Ilmu fardu kifayah pula merujuk kepada ilmu untuk menguruskan sistem yang menjadi kewajipan bagi kalangan tertentu dalam masyarakat muslim untuk dikuasai. Ini termasuklah ilmu-ilmu seperti matematik, perubatan, biologi, fizik, astronomi dan lain-lain. Perlu disedari di sini bahawa hakikatnya ilmu fardu kifayah ini mempunyai peranan yang penting dalam membolehkan umat Islam menjalankan tanggungjawab fardu ain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat kepada solat 5 waktu misalnya, menjadi satu keperluan bagi umat Islam untuk menentukan waktu masuk solat bagi membolehkan solat didirikan. Justru perlu ada di kalangan umat Islam yang menguasai ilmu matematik dan juga astronomi yang mampu menentukan waktu masuk solat. Di sini nampak jelas kepentingan ilmu fardu kifayah di dalam membolehkan tanggungjawab fardu ain dilaksanakan oleh umat Islam. Begitu juga dalam soal menentukan arah kiblat. Hari ini mungkin umat Islam dapat menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat seperti kompas. Namun hakikatnya tanpa orang yang menguasai dalam bidang ilmu matematik, astronomi dan juga geografi, mustahil arah kiblat dapat ditentukan dengan tepat. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah lain yang saling bergantung kepada penguasaan umat Islam terhadap ilmu fardu kifayah. Ibadah puasa misalnya memerlukan umat Islam menguasai bidang matematik, astronomi dan geografi bagi menentukan tarikh 1 Ramadan, waktu berbuka, waktu imsak dan tarikh 1 Syawal. Maka dalam hal ini umat Islam perlulah mengikis pandangan yang melihat Islam dan ilmu pengetahuan khususnya sains sebagai terasing antara satu sama lain. Sebaliknya kesedaran perlu diwujudkan bahawa ilmu-ilmu yang ada di dunia ini saling bergantung dan menyumbang kepada pembangunan antara satu sama lain. Paling penting seperti yang dinyatakan dalam ayat kelima suratul Alaq, ilmu ini semuanya sebenarnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia memperoleh ilmu ini kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya hormati sekalian, hakikat sebenarnya ialah Islam adalah satu agama yang menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Andainya perkara ini disedari dan dihayati oleh umat Islam pada zaman moden ini, pastinya umat Islam tidak berada dalam keadaan ketinggalan seperti yang kita lihat berlaku hari ini. Islam memberikan satu pendekatan yang begitu saintifik bagi membangunkan tamadun. Ini dapat dilihat menerusi kejayaan tamadun Islam membawa satu lonjakan besar dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ditekankan dalam Al-Quran banyak bergantung kepada aspek pemerhatian ataupun pencerapan. Dalam Al-Quran misalnya terdapat banyak sekali ayat yang menganjurkan manusia supaya membuat pemerhatian terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah An-Nur ayat ke-43 hingga ke-45 yang mana membawa maksud, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung ganang yakni awan yang ada padanya. Lalu ia menimpakan hujan batu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menjauhkannya daripada sesiapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya, yakni berfikir. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu daripada air, maka sebahagian antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebahagian antaranya berjalan dengan 2 kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang ia kehendaki selain daripada yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Sumber utama ajaran Islam ialah kitab suci Al-Quran. Kitab suci ini ialah satu mukjizat yang memberikan petunjuk kepada manusia keseluruhannya. Dalam kitab Al-Quran terkandung pelbagai rahsia dan panduan kepada manusia yang boleh membawa kesejahteraan hidup di dunia dan juga akhirat. Ini termasuklah dalam aspek penyelidikan dan juga pembangunan ilmu pengetahuan, misalnya sains dan teknologi. Bidang ilmu seperti sains dan teknologi ini penting bagi membolehkan manusia menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi.
Tanpa ilmu seperti ini adalah mustahil bagi manusia memakmurkan dan memajukan bumi ini. Ini jelas apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya menggunakan segala sumber asli yang ada di muka bumi bagi tujuan kebaikan dan juga kemajuan manusia. Mengenai perkara ini Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-21 yang membawa maksud. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum daripada susu yang ada dalam perutnya dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Walau bagaimanapun, sebarang aktiviti penyelidikan hendaklah dipandu berdasarkan nilai-nilai yang diberikan menerusi Al-Quran supaya manusia tidak menyebabkan kerosakan di muka bumi. Dalam kata lain, ilmu pengetahuan perlu dipandu oleh nilai akhlak seperti yang dituntut oleh Islam. Penggunaan sumber-sumber asli yang ada di muka bumi seperti haiwan, hasil tanaman, bahan api, galian, sumber perhutanan dan sebagainya memerlukan kepada pengetahuan sains dan aplikasi teknologi. Namun, Islam menggariskan panduan kepada manusia dalam mentadbir muka bumi ini sebagai khalifah Allah terutamanya berkenaan penggunaan sumber asli ini. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang bermaksud, telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali bertaubat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat suci tadi menjelaskan akan kepentingan penggunaan ilmu seperti sains dalam mentadbir dan menguruskan hasil bumi ini dijalankan secara beretika, bijaksana, terancang dan juga teliti. Penggunaan ilmu secara melulu tanpa mempertimbangkan buruk baiknya mendatangkan mudarat dan masalah kepada manusia. Oleh itu, Islam menggalakkan umatnya supaya mendalami ilmu pengetahuan dengan sebanyak mungkin supaya dapat membezakan antara baik dan buruk sesuatu ilmu itu. Ini penting bagi memastikan ilmu tersebut membawa manfaat dan bukannya mudarat. Perancangan yang teliti juga perlu dilakukan supaya tidak berlaku pembaziran daripada aspek kos, tenaga dan juga masa dalam menggunakan ilmu bagi aktiviti-aktiviti untuk mengimarahkan muka bumi. Sesungguhnya penguasaan ilmu pengetahuan ialah satu perkara penting yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada zaman moden ini. Perkara ini sudah menjadi tanggungjawab kepada umat Islam. Hakikatnya, walaupun kepentingan ilmu pengetahuan telah lama diperingatkan kepada umat Islam, masih ramai yang masih tidak sedar. Sayang sekali jika umat Islam hari ini lebih suka mencanangkan kegemilangan tamadun Islam yang lampau tanpa benar-benar berusaha mengembalikan kegemilangan ini. Seharusnya, kegemilangan tamadun Islam pada masa lampau dijadikan iktibar, inspirasi dan motivasi kepada umat Islam hari ini bagi merencanakan kejayaan masa hadapan. Al-Quran memberikan kita panduan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memberikan panduan kepada kita tentang cara-cara untuk mengimarahkan muka bumi. Sekiranya kita berfikir, sekiranya kita mendalami Al-Quran, insya-Allah semua ini dapat kita lakukan dengan baik dan dengan berjaya. Sehingga kita bertemu lagi dalam program akan datang. Saya akhiri dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.